Semua orang dah kena tanam mindset lah untuk hidup bersama COVID. Tapi soalan dia kan, macam mana kita nak hidup dengan jalan terbaik lepas ni? Kita akan beralih daripada fasa pandemik kepada fasa endemik. Apa tu endemik kan? Dan soalan seterusnya, apa sebenarnya yang kita dapat sepanjang 2 tahun kita berperang dengan COVID-19 ni? Video kali ni Hai Cinta akan menceritakan daripada perspektif kita sebagai videographer. Assalamualaikum geng, apa khabar? Aku harap korang semua sihat dan semua terpelihara daripada penyakit-penyakit berbahaya. Dan aku doakan segala urusan korang dipermudahkan oleh Allah dan diberi pengakhiran yang terbaik, insya-Allah. Okay geng, sebelum aku start video kali ini, aku nak wish selamat datang kepada yang pertama kali datang ke video kita orang. Channel ini adalah tentang perjalanan tim kami sebagai videographer, filmmaker, content creator dalam menghasilkan cerita-cerita melalui perspektif kami dalam vlog-vlog kami. Terima kasih kerana menonton. Selamat datang. Okey, untuk tajuk episod kita kali ini, hidup dengan COVID. Kita dah wajib terima hakikat dah sebenarnya kita kena hidup dengan COVID-19 ni. Sama ada kita ready atau tidak, kita kena ready sebenarnya. Okey geng, mesti baru-baru ni kau ada dengar kita akan beralih daripada fasa pandemik kepada endemik. Soalan dia, apa tu endemik kan? Endemik Endemik merujuk kepada penyakit atau wabak yang sentiasa wujud di kawasan atau daerah tertentu. Okey geng, kita orang bukanlah pakar dalam bidang kesihatan ke apa, tapi video kali ni nak cerita macam mana kita nak hidup lepas ni. Mungkin kita akan cerita kepada korang apa plan-plan ataupun vlog-vlog kita orang lepas ni dengan kehidupan yang baru selepas ni, macam mana kita nak jalankan channel Hai Cinta ni. Okey, merujuk kepada kerajaan Malaysia 80% penduduk dewasa Malaysia yang sudah divaksin ataupun fully vaksin selepas ni, kita akan berada dalam fasa endemik tu lah. Maksudnya dengan kita akan ada dengan SOP baru, kita akan hidup dengan norma baru. Dia lebih kurang macam kita restart balik hidup kita balik lah. Sebab terus terang aku cakap lah, betul juga, sampai bila kita nak terkurung kan, buka tutup sampai bila kita nak teruskan hidup, kelangsungan hidup kita, tapi kita dengan cara yang baru, norma yang baru, hidup dengan COVID. Okay lah geng, terus terang cakap lah, of course aku rasa semua orang terkesan dengan COVID-19 ni. Aku jujur cakap, semua orang confirm terkesan. Tak kisahlah korang background kerja apa, semua orang terkesan dengan keadaan masing-masing lah. Kita doakanlah hujung Oktober kan, kita akan berada dalam fasa tu, insyaAllah. Kita hidup dengan COVID, dengan yang aku tahu kita still akan pakai mask, hidup dengan SOP yang mungkin lagi senang. Dia akan bagi satu SOP yang senang faham lah. Jadi tak adalah SOP yang macam kita tak pasti apa kan. SOP yang senang faham, kita hidup macam tu berterusan sampai bila-bila macam tu, ataupun sampai penyakit ni tak ada, kita dah boleh hidup macam dulu balik lah, insyaAllah. Okay geng, video kali ni aku nak sentuh sikit lah benda yang dah jadi. Okay, kita tak tahu masa depan kita macam mana. Benda future kita tak boleh cerita sangat, kita tak tahu. Tapi kita harap benda yang baik-baik yang berlaku. Jadi kita nak cerita apa yang kita belajar daripada pandemik ni sebenarnya. Aku nak listkan poin-poin yang kita orang dah listkan menurut perspektif kita orang sebagai Hai Cinta. Semoga poin-poin ni mendapat pengajaran dan kita mendapat kebaikan daripada perkara-perkara macam ni lah. Okay geng, pertama, peranan social media dan teknologi. Aku nak highlight benda ni. Benda ni bagi aku sangat penting lah. Sebab pandemik ni, terutamanya social media lah kita banyak guna social media. Aku harap lah selepas-lepas ni kita belajar penggunaan social media kita. Orang kata gunakan dalam ke arah kebaikan. Maksudnya kita sebarkanlah benda-benda yang positif, kurangkanlah menyebar perkara-perkara yang tidak baik, ataupun jangan sebarkan benda-benda kebencian, jangan sebarkan berita-berita palsu. Sebab apa geng, benda-benda ni akan merosakkan komuniti kita juga akhirnya, kepada diri kita dan juga komuniti kita. Benda ni benda tak baik. Kalau kita salah sebar, kita salah beri info ke orang, mungkin benda tu akan menjadi lebih buruk kepada kita sendiri. Itulah benda ni aku ingatkan diri aku dan kita ingatkan masing-masing antara kita semua. Kita beringatlah supaya kita dapat memanfaatkan penggunaan social media dan juga teknologi lah. Terutamanya lepas pandemik ni kita boleh belajar, dan lepas-lepas ni kita akan lebih aware ataupun lebih berjaga-jaga lah dalam penggunaannya, insyaAllah. Okay geng, poin kedua adalah family adalah sangat penting. Okay, bukan maksud aku family tu tak penting sebelum pandemik, tapi masa pandemik ni kita nampak lah family atau keluarga tu memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Okay, aku boleh cakap kau, mungkin poin aku kat sini, mungkin sebabkan kita lockdown ke apa, family kita jauh ke apa kan. Mungkin ada yang antara kita ni family kita jauh, tapi jiran-jiran sebelah kita ataupun kawan-kawan sekeliling kita yang dekat-dekat dah macam family kita. Kita dah dalam satu macam orang
orang kata family besar gitu kan. Jadi kalau kau perasan dekat, kita tengok kat social media pun, kalau kat orang Malaysia ni, orang Malaysia kalau ada orang susah, ada je orang bantu. Maknanya kita dalam satu family yang besar. Jadi aku nampak point ni sangat bagus untuk kita dapat pengajaran. Kita belajar lah, kita belajar daripada point ni, family ataupun keadaan kekeluargaan kita tu kita kena jaga. Time susah, insya-Allah kita akan ada orang bantu, dan kalau kita rasa kita boleh bantu, kita bantu orang juga. Jadi kat situlah aku nampak point ni penting. Point ni membuatkan Hai Cinta ataupun kita geng-geng kita orang ni akan nampak benda tu benda yang baik lah, benda yang sangat baik. Pandemik ni buatkan kita rasa lebih rapat dan lebih kuat bonding keluarga tu. Poin ketiga yang aku nampak adalah menjaga kesihatan. Maksudnya dari pandemik ni kita akan lebih berjaga-jaga tentang status kesihatan kita tau. Maksudnya bukan apa, kita nak tahu status kesihatan kita ni okey ke tak okey, supaya status kesihatan tu untuk kebaikan kita dan juga orang sekeliling kita lah. Sebab kita nak orang sekeliling kita tahu status kesihatan kita supaya kita tak bagi orang lain efek kalau kita ada penyakit. Betul tak? Okey, poin keempat yang aku nak highlight kat sini adalah kita boleh kerja dari rumah. Sebenarnya aku macam tak sangka lah yang kita boleh kerja dari rumah dalam masa sebenarnya dah hampir 2 tahun kita boleh work from home ni. Macam kita orang pun as a videographer ataupun kerja dalam creative industry, kadang-kadang benda tu macam dulu macam tak logik tau. Tapi sekarang ni bayangkan kita orang ada kerja, ada job yang macam semasa pandemik ni kita tak pernah jumpa pun klien tu. Kita deal melalui online, kita meeting online, kita discussion online, kita buat submission online, dan paling confirm adalah payment pun online kan. Jadi semua benda online, aku rasa macam benda tu adalah satu benda yang baru, ataupun bukan baru lah, sebab pandemik ni kita rasa kita boleh work from home. Jadi aku punya point kat sini, aku nak bagi tahu pengajaran je. Aku rasa macam selepas ni kita boleh je kerja daripada rumah, tapi mungkin lebih produktif. Mungkin kita boleh kerja keluar, kita boleh keluar ke office kadang-kadang, ataupun sebabkan kita dah ada bantuan teknologi ni semua kan, jadi kita boleh lajukan kerja-kerja kita. Aku rasa lah, itu pendapat yang aku nampak. Kita rasa benda tu memang apa yang point yang kita orang belajar daripada situ. Okey geng, point kelima ni, lockdown. Lockdown ni sangat menguji mental kita sebenarnya. Aku tak tahu macam nak cerita, tapi aku rasa memang sangat menguji mental. Macam aku cakap tadi lah, semua orang ada dugaan masing-masing and semua orang ada keadaan masing-masing. Jadi benda tu lah keadaan di mana kita diuji. Tapi aku cakap terus terang, kalau korang sedang tengok video ni, maknanya korang dah kira dah okey lah. Alhamdulillah dah berjaya menghadapi lockdown tu lah. Sebab apa? Ada kita baca yang banyak orang terkesan dengan lockdown ni semua kan, sampai terkesan daripada segi mental kan. Jadi kalau siapa yang rasa ada isu mental ataupun ada mental terkoyak ke macam mana kan, ataupun rasa down ke macam mana, sila dapatkan rawatan segera lah geng. Sebab yes, benda ni sebenarnya mungkin tak siapa yang pernah hadap keadaan macam ni. Jadi kita pun tak expect. Jadi bila dah terpaksa menghadap benda lockdown ni, kalau ada rasa tertekan tu, silalah minta bantuan ataupun bercerita lah dekat kawan-kawan sekeliling supaya orang lain dapat membantu anda. Itu aku punya pendapat lah. Daripada apa pelajaran aku kat situ, aku nampak benda tu penting. Okey, point ke-6 ni point last lah. Aku rasa kan, kita takkan hidup macam sebelum-sebelum ni. Tapi tak sure lah, kalau manusia kan senang lupa kan. Maksud aku kat sini, tak hidup macam sebelum-sebelum ni, kita lebih ke arah, kita tengok pada arah kebaikan lah kan sebenarnya. Kita tengok pada arah kebaikan, maksudnya daripada melihat pada point-point sebelum ni, aku rasa kita akan mengambil pengajaran dan kita akan hidup dengan cara yang lebih baik lepas-lepas ni. Itu maksud aku. Kita akan gunakan keadaan tu untuk kita memajukan kehidupan kita. Jadi apa yang kita belajar daripada pandemik sebelum ni, kita ambil pengajaran, kita ambil benda yang baik-baik. InsyaAllah kita jadilah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Terutamanya kita menghargailah apa yang kita ada. Kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada. InsyaAllah kehidupan kita lebih bermakna lah lepas-lepas ni. Okey gang, itu saja untuk episod kita kali ini. Semoga kita mendapat manfaat bersama. Kalau ada salah dan silap, aku minta maaf. Episod kali ini sebenarnya nak introduction balik untuk selepas kita dah berehat sekejap dalam YouTube ni. Kita nak bagi tahu kat korang macam mana cara episod kita selepas ni, dengan norma baru, dengan kehidupan baru, dengan vlog-vlog kita orang selepas ni lah. Kita doakan semoga Allah pelihara kita. Kita doa yang baik-baik, segala urusan kita semua dipermudahkan. Okey, jumpa di episod seterusnya. InsyaAllah kami akan keluarkan video-video yang boleh memberi manfaat yang terbaik untuk anda semua dan untuk kita semua lah. Assalamualaikum. Ciao.